Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Okey, so bertemu kita kali ini untuk kelas lukisan kejutaan. Okey, pada kali ini saya diberi tugasan untuk menerangkan ataupun untuk membincangkan kepada kamu semua berkaitan dengan modul 4 iaitu lukisan bangunan. So sebelum ni kamu telah bersama dengan Cikgu Afendi. Beliau telah menerangkan berkaitan dengan lukisan elektrik. Okey, so pada kali ini part saya pula untuk menerangkan berkaitan dengan modul 4 iaitu lukisan bangunan. So dalam lukisan bangunan ni ada banyak benda. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan pengenalan. Okey, so sebelum saya explain, saya nak ceritakan dululah berkaitan dengan pengenalan lukisan bangunan. So ada beberapa aspek yang perlu kamu capai sebelum ataupun setelah lukisan bangunan tamat, tajuk lukisan bangunan tamat, ada beberapa objektif yang perlu kamu capai untuk memastikan kamu dapat menjawab soalan SPM lukisan kejutaan dengan baik untuk bahagian B tu nanti. Okey. So yang pertama sekali yang perlu kamu capai adalah kamu dapat mengenal pasti simbol piawai. Okey, simbol piawai ni apa? Contohnya kamu dapat mengenal pasti simbol untuk pintu, untuk tingkap dan kamu dapat melukis simbol piawai tersebut dengan baik. Yang kedua, kamu dapat mengenal pasti jenis bumbung. So bumbung ni ada 3 jenis iaitu tiba layar, limas, okey, dan satu lagi adalah bumbung nanti kita tengok, saya pernah lupa dah. Okey, ada 3 jenis bumbung lah. Dan yang perlu kamu tahu adalah serta kamu tahu bagaimana nak melukis lukisan bumbung tersebut. Okey, dan akhir sekali nanti kamu dapat melukis pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi lukisan bangunan dengan menggunakan unjuran ortografi. So ada 3 perkara yang perlu kamu capai. Okey, untuk memastikan kamu kompeten, kamu boleh menjawab soalan lukisan bangunan dengan baik. Okey, kita tengok pengenalan sekejap. Ni ringkas je. Okey, so lukisan bangunan ni selalunya terdiri daripada lukisan plan. Okey, lukisan pandangan, lukisan keratan dan lukisan butiran. Lukisan butiran ni dia menunjukkan secara terperinci berkaitan dengan butiran sesuatu komponen bangunan. Contohnya dia menunjukkan secara terperinci tingkap, pintu, lantai, tiang dan sebagainya. So itu adalah lukisan butiran. Lukisan plan ni macam biasalah. Plan-plan, ada plan kunci, plan lokasi, plan tapak, plan lantai dan plan bumbung. Okey, kita tengok satu. Okey, so ini adalah contoh-contoh plan. Okey, plan kunci, plan lokasi, plan tapak. So ini adalah plan lantai. Plan lantai selalunya menunjukkan pandangan pada padang atas dan dia menunjukkan secara terperinci bilik-bilik dalam rumah tersebut. Okey, so daripada gambarannya kamu nampak bilik tidur kat mana, ruang tamu kat mana, dapur kat mana dan sebagainya. So pada pandangan plan lantai ni juga kamu akan nampak putus-putus ni. So yang putus-putus ni sebenarnya adalah garisan bumbung pada plan lantai. So tolong ingat, garisan bumbung kalau kita nak lukis pada plan lantai wajib dalam keadaan putus-putus dan dihitamkan. Okey. Yang seterusnya adalah plan bumbung. So ini adalah plan bumbung. Okey. Pada satu tempat air turun, apa dipanggil sebagai perabung, apa dipanggil sebagai salur air ataupun talang dan sebagainya. So ini adalah komponen ataupun plan bumbung bagi sebuah rumah dengan yang lengkap. Okey. Ini adalah lukisan keratan. Lukisan keratan ni maksudnya kita kerat rumah tersebut. Okey, saya rasa kamu dah biasa tengok lukisan keratan dalam lukisan mekanikal. So kita kerat komponen tersebut. So sama juga dalam lukisan bangunan ada lukisan keratan. So lukisan keratan ni kita kerat. So kalau kamu perasan yang ni. Ni adalah lukisan dikerat. Dikerat. Okey, AA ni. So ni adalah lukisan keratan. So bila dikerat apa dia nampak? So dia nampaklah bilik tidur utama. Tingkap di ruang tamu. Yang ni belakang ni. Okey. Dapur, bilik tidur satu dan sebagainya. So yang ni yang dikerat. Okay, just untuk pengetahuan kamu je dulu.
Yang ni adalah lukisan butiran. Lukisan butiran ni adalah lukisan yang lebih terperinci. Macam itu tadi. Untuk menunjukkan sesuatu komponen. So ini adalah lukisan butiran bagi pintu. Dia bagi tahu secara lengkap berapa tinggi dia, berapa lebar dia, okay, frame dia macam mana, jenang dia macam mana dan sebagainya. So ini adalah lukisan butiran. So butiran ni tak semestinya pintu, tingkap pun boleh, asas pun boleh. Okay, semuanya. Apa-apa saja dia nak menunjukkan secara terperinci. Dan ini adalah lukisan pandangan sesebuah rumah. Dia menunjukkan pandangan hadapan, pandangan belakang, sisi kanan dan sisi kiri. So lukisan pandangan ni kita boleh dapat, kita boleh buat dengan menggunakan konsep unjuran ortografik. Okay, so kalau kita ingat balik macam mana nak lukis lukisan ortografik, macam mana kamu boleh dapat pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi. So sama juga untuk melukis lukisan bangunan, pandangan dia, kita menggunakan konsep unjuran ortografik tu nanti. So tak apa. Untuk kali ini, objektif saya hanya ada dua saja. Satu, kamu dapat kenal pasti simbol piawai, dapat melukis simbol piawai tersebut. Yang kedua, mengenal pasti jenis bumbung dan dapat melukis garisan bumbung. Okey. Kita pergi kepada yang kedua iaitu simbol piawai. So ni kena tengok, kena jelas, kena faham dan kena tahu. Okey. So ini adalah simbol piawai pintu berengsel pada pandangan pelan. Okey, dia menunjukkan macam ni. Pada pandangan hadapan, lukisan pandangan hadapan terutamanya ataupun sisi, pintu berengsel dia dalam keadaan macam ni. Pintu berengsel tanpa jenang tengah. Okey, ada dua daun. So lukisan pandangan dia macam ni. Pintu gelangsa kembar dua. Gelangsa ni maksudnya pintu sliding door, dua daun. So yang di sini. Kalau tiga daun dia macam ni. 4 daun dia macam ni. Okey, apa anak panah tu? Maksudnya anak panah ni dia tolak gelangsa tersebut daripada kanan ke kiri. So itu maksudnya anak panah. Okey, dia tolak ni. Sliding door ni ditolak ke kiri. Okey. So ni terbalik ni. So pada pada pintu sliding door selalunya menggunakan cermin. So bila cermin, dia akan ada pula simbol cermin ni, biasan ni. Okey. So itu adalah berkaitan dengan pintu. Okey. So ini adalah tingkap berengsel. Okay. So tingkap berengsel macam ni. Pada pandangan pelan ni, pada pandangan hadapan macam ni. So ada frame kayu, ada frame lagi, lepas tu ada cermin dia. Ada tombol. Tingkap berengsel atas. So ni simbol dia. Tingkap berpangsi mengufuk. So ni simbol dia. Okey. Kita ada tingkap gelangsa mengufuk, tingkap gelangsa tegak dan tingkap dalam kaca boleh laras. So tingkap dalam kaca boleh laras ni saya rasa semua tahu. Semua pernah nampak selalu dekat kelas ada. Okey, apa yang saya nak bagi tahu kamu, tingkap dalam kaca boleh laras, cermin bilangan cerminnya adalah 7 hingga 8 saja. Kamu boleh gunakan 7 atau 8. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey, dan cermin ni pula nanti kena sama besar, sama saiz dia antara satu sama lain. Tingkap dalam kaca tetap selalunya jumlah cerminnya hanya 3 atau 4 saja. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Dan kedudukan tingkap dalam kaca tetap selalunya berada di bilik air ataupun tandas. So ini adalah gerbang. So gerbang ni selalunya kita nak menunjukkan satu kawasan ke sesuatu kawasan. Contohnya ruang tamu ke dapur akan ada gerbang. So pada pandangan pelan, gerbang dia lukis dalam keadaan putus-putus. So itu yang perlu kamu tahu. Simbol-simbol dia. Okay, ni kena ingat lah ni. Sebab nanti dalam exam dia tak akan bagi tahu. Dia tak akan bagi dia tak akan bagi inilah contoh ni untuk kamu lukis. Okay, so kamu perlu tahu macam mana nak melukis simbol-simbol tersebut. Okey, ini adalah jenis bumbung. So bumbung ada 3 jenis, iaitu satu adalah bumbung limas.
Kalau kita tengok pada pandangan ISO, kalau kita pandang atas, kita akan nampak 2, 4, ada 4 bahagian ni. So, pada plan bumbung, dia akan jadi macam ni. Okey, dia lukis saja. So, garisan bumbung perlu dilukis putus-putus. Yang dalam ni apa? Dalam ni adalah dinding rumah tersebut. Okey, so ni yang bumbung limas. Bumbung tebalaya. Tebalaya macam ni. Bila kita pandang daripada atas, kita akan nampak 2 bahagian je. So, dia akan nampak 2 bahagian. So, ini adalah bumbung tebalaya. Dan satu lagi tadi, bumbung limas Belanda. Okey, bumbung limas Belanda ni adalah kombinasi antara kedua bumbung tadi, limas dengan tebalaya. Okey, so ni bentuk dia ni. So ni ISO dia, bila kita pandang daripada pandangan atas, kita akan nampak part dia macam ni. Okey. Okey, saya bagi satu contoh macam mana kita nak melukis garisan bumbung yang diberi pandangan ISO. Okey, daripada pandangan ISO ni kita tahu ini adalah bumbung limas. So, dia bagi pelan lantai. Okey, so ni adalah pelan lantai. Kalau pelan lantai ni dia menunjukkan bilik secara terperinci, kawasan bilik secara terperinci. Dan dia bagi kawasan bumbung luar ni. So, macam mana kita nak lukis? Okey. Yang kedua, buat satu garisan binaan pada setiap bucu bumbung tersebut. Okey. Garisan bumbung pada pelan lantai wajib bersudut 45 darjah. Ingat, saya ulang lagi sekali, garisan bumbung pada pelan lantai wajib bersudut 45 darjah. So, dia buat tu. Ini garisan binaan. Okay. Bila dapat garisan binaan, barulah kita boleh buat garisan bumbung tersebut. So, ni adalah garisan bumbung yang kita nak lukis pada pelan lantai dengan merujuk kepada lukisan isometri yang diberi. Okay. So, itu saja berkaitan dengan pengenalan. Okay. Yang kedua berkaitan dengan simbol, mengenal pasti simbol yang sudah bagi tadi. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan bumbung. Okay. So, pada seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana kita nak melukis simbol-simbol tersebut pada latihan yang saya beri. Okay, dan bagaimana kita nak melukis garisan bumbung pada latihan yang saya beri. Okay, so yang pertama sekali, fahamkan dulu berkaitan dengan simbol-simbol tersebut. Okay, selamat mencuba nanti. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pada video sebelum ni untuk pengenalan berkaitan dengan lukisan bangunan, saya telah menerangkan ada beberapa perkara yang telah saya sampaikan. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan pengenalan lukisan bangunan, apa yang perlu kamu capai dalam modul ini. Yang kedua, saya dah menerangkan dan saya telah tunjukkan dekat kamu berkaitan dengan simbol piawai dalam lukisan bangunan. Okey, ada simbol-simbol yang perlu kamu ingat dan yang perlu kamu tahu macam mana nak melukis simbol tersebut. Okey, beza pada sukatan pada kali ini, kalau dulu senior-senior kamu buat lukisan bangunan dalam kerja khusus. Tapi untuk peringkat kamu ni bermula pada tahun 2021 ni, lukisan bangunan boleh dimasukkan dalam peperiksaan bertulis. Okey. So, nak tak nak, kamu kena tahu dan kamu kena ingat berkaitan dengan simbol-simbol piawai. Macam mana nak melukis. Okey. So, nanti kalau keluar soalan, taklah teraba-raba cara nak melukis, tak tahu, tak ingat dan sebagainya. Okey. So, pada kali ini, saya nak menerangkan, saya nak tunjukkan bagaimana nak melukis simbol piawai dalam lukisan bangunan. Okey, dia banyak. Okey, yang saya nak terangkan adalah berkaitan dengan tingkap dan pintu sahaja. Macam mana nak melukis. Okey. So, sekarang ni, dalam lukisan bangunan, selalunya dia bagi tahu dia menggunakan pintu jenis apa.
Okey, dan dia selalunya bagi plan, kita kena lukis pandangan hadapan. Okey, contoh yang pertama ni saya tunjukkan adalah bagaimana kita nak melukis pintu berengsel kanan atau kiri. Okey, pintu berengsel ni apa? Pintu berengsel ni pintu daun. Pintu biasa yang kamu nampak selalu dekat sekolah ada. Okey, satu daun yang kita tolak. Okey, kita buka, kita tolak. Okey, so pada pandangan plan ataupun pandangan atas kita akan nampak macam ni. Pintu satu daun yang kita tolak, kita nampak dia bukaan macam ni. So macam mana kita nak melukis? Yang pertama sekali yang perlu kamu tahu adalah simbol dia. Yang ni adalah pintu. Yang berlorek ni, ini bermaksud adalah dinding bata. Yang hitam segi empat ni, ini bermaksud adalah tiang. Okey, selalunya sebelah pintu akan ada satu lagi macam ni Yang ni segi empat tepi ni. Ni. So segi empat ni bermaksud adalah frame kayu kepada pintu tersebut, frame dia. So macam mana kita nak lukis? Okey. Kena pastikan guna pensel yang sesuai dan mata penselnya tajam. Okey. So, mana kita nak lukis? Unjurkan dulu. Okey, pada kotak yang diberi. Kita unjurkan. Okey. Pastikan dia selari. Okey, kita unjurkan. Dan kita unjurkan. Okey, dan di atas. Okey. So kita akan nampak frame kayu di tepi dia. So kalau kamu perhatikan pintu, kamu tengok pintu, kamu akan nampak ada frame kayu kiri kanan dan atas. Okey, dan kita buat satu lagi atas. Kita agak-agak dia punya saiz dia. Okey. Kita akan nampak macam tu. Frame kayu, tepi, atas. Bawah confirm tak ada pintu. Okey, dia tak ada frame kayu kat bawah sebab dia adalah pintu. So bila dah dapat ni, apa yang kita buat adalah hitamkan dia. Okey, so saya hitamkan. Okey. Frame kayu tadi saya hitamkan. So dia akan dapat macam tu. Okey. Saya dapat. Disebabkan pintu tu kita buka daripada kanan kita buka, so kita akan nampak tombol. So of course tombol kat sini sebab kita buka. Okey, kita buat tombol. Selalunya tombol di tengah. Okey, mustahil tombol ni berada dekat atas ni. Okey, so tombol selalunya berada dekat tengah-tengah. Kita letak tombol. Okey. Yang kedua, disebabkan kita buka, of course kita akan nampak apa? Kita akan nampak garisan bukaan dia. So ni adalah garisan buka. Okey. So seolah-olah engsel tu berada kat sini dan kita tolak dia, kita buka. So jadilah seperti pandangan plan ni. So bukaan ni perlu dilukis dalam keadaan putus-putus. So akan jadilah. So ini adalah pandangan hadapan bagi pintu berengsel kiri. Okay, pintu berengsel kiri. Kalau kanan ada macam ni. So nanti kanan ni saya nak kamu cuba lukis. Okay, cuba lukis pada kertas yang saya dah beri. Pastikan dapat seperti yang ni. Okay. So itu adalah pintu. So yang seterusnya saya nak terangkan, saya nak tunjukkan bagaimana pula kita nak melukis pintu gelangsar kembar 3. Okay. Pintu gelangsar kembar 3 ni maksudnya adalah pintu sliding door. Okay, bila saya kata sliding door, semua faham kot.
Dan kembar 3 ni maksudnya dia menggunakan sliding door 3 daun. Okay, sliding door ni kalau kamu perasan ada anak panah, maksudnya dia tolak daripada cermin tu, cermin pintu tu, daun tu kita boleh tolak daripada kiri ke kanan. Okay. So macam mana kita nak lukis? So sama juga, dia bagi pandangan plan, okay, dia bagi kotak pandangan hadapan. So apa yang perlu kita buat adalah unjurkan dulu kotak dia. So kita unjurkan. Saya unjurkan. Pakai set square. Yang ni frame dia ataupun bingkai kayu dia. So atas pun ada bingkai kayu lah. So ada bingkai kayu. Bawah tak ada sebab dia adalah pintu. So seterusnya disebabkan dia 3 daun, kita dividekan dia. Sudah dapat 3. Kalau kamu perhatikan betul-betul pada pandangan plan, dia berlayer, berlapis. Pintu ni berlapis. So ini adalah lapisan yang pertama, yang ni belakang tengah-tengah, yang ni adalah belakang dia. So yang pertama ni kita akan nampak full kotak dia. Sliding door kan selalu ada frame aluminium. Ada frame aluminium. Disebabkan binaan tak apa. Dia akan dapat macam tu. Disebab apa panggil? Pintu yang kedua, dia bertindih dengan yang pertama tadi. So apa yang kita nampak, dia bertindih lah. Dia takkan nampak kotak penuh tadi. Dia akan jadi macam ni. Sebabkan dia binaan, kita buat dia. Sama juga yang ketiga, dia bertindih. So dia akan nampak C je. Dia takkan nampak full kosong tadi. Sudah akan jadi macam ni. So, hitamkan dia. Bila kita hitamkan dia, ini bingkai tadi. So ni yang nampak tadi. Satu. Yang kedua. 3, 2, dan ketiga. Disebabkan dia cermin, dia ada garisan cermin. Disebabkan dia cermin, dia akan ada satu garisan cermin. So garisan cermin, kita lukis benda yang sama. Saya sini. Disebabkan kita tolak dia, akan ada anak panah. Saya kopikan di sini. So anak panah dia pun perlu kita tunjukkan. So anak panah kamu dah belajar sebelum ni dalam lukisan mekanikal. Macam mana nak melukis anak panah? So anak panah tu mesti dalam keadaan tirus. Tirus, dihitamkan dan panjangnya adalah 3
tingginya adalah 1. Okey, tirus mesti dalam bentuk dah betul. So ini adalah pintu gelangsa 3x3 yang kita nak lukis. Okey. So tingkap gelangsa kembar 2, nanti kamu cuba aplikasikan balik apa yang saya telah tunjukkan tadi dalam yang ni. Okey. So, saya tinggalkan juga lukisan bagaimana nak melukis tingkap berengsel atas. Okay. So, apa beza tingkap? Kalau tingkap ni sama juga macam pintu. Cuma pintu tadi, kalau kamu perasan, dia tak ada frame kat bawah ni. Okay, bingkai kayu kat bawah tak ada. Tapi kalau pintu, dia tak ada frame bingkai kat bawah ni. Tapi kalau tingkap, dia akan ada frame kayu atas, tepi dan bawah. Okey. So macam mana nak buat? Saya tunjukkan satu dulu. Okey, so macam mana nak buat? Okey, unjurkan dia dulu. Okey, disebabkan dia adalah tingkap, so kita unjurkan. Okey. Kita unjurkan dia punya frame. Bingkai kayu dia. Okey. Okey, atas dia kita letak. So dapat frame dia. Okey. Disebabkan soalan kata tingkap berengsel atas. Bukan atasi, atas. Okey, so tingkap berengsel atas. Engsel kat atas sini lah. So selalu kita tolak dia. So apa yang dia buat? Okey, akan ada frame. Okey. Okey. Kita sambungkan dulu. Okay. Ni binaan warna ni pink ni, warna purple ni binaan. Okey, so dapat macam tu. Disebabkan dia berengsel atas, maksudnya engsel tu ada kat sini. So apa kita buat? Okey, okey. So kat atas ni. So dia akan jadi macam tu. Okey. So bila kita nak tunjukkan bukaan dia, dia perlu dalam keadaan hidden, putus-putus. Okey. Saya cuba besarkan supaya kamu nampak jelas. Okey. So dia akan jadi macam ni. So ini dipanggil sebagai tingkap berengsel atas. So hitamkan dia. Okey, hitamkan dia. Okey, supaya jelas. Okey, ni bingkai dia tadi. Okey. So ini adalah tingkap berengsel atas. Okey, yang perlu kamu lukis pada latihan yang saya beri. Okey. So macam mana yang lain-lain? So konsepnya sama. Saya nak kamu refer balik pada slide yang pertama sekali ataupun video yang pertama sekali tadi. Dalam tu saya ada terangkan berkaitan dengan simbol-simbol piawai dalam lukisan bangunan. Okey. So kalau tingkap gelangsa mengufuk pun sama. Okey, dia pun sama. Okey. Cuma yang saya nak terangkan adalah tingkap dalam kaca bola laras. Tingkap dalam kaca bola laras ni adalah tingkap kat rumah. Okey, tingkap dalam kaca bola laras ni selalunya ada 7 atau 8 cermin saja.
tingkap dalam kaca tetap selalunya ada ada 3 atau 4 cermin sahaja. Okey. So sekarang saya tunjuk ni je. Okay, ni saya nak buat aplikasi nanti. Okey, tingkap dan kaca boleh laras. Okey, so kalau kita nak lukis, yang pertama sekali unjurkan dia. Okey. Saya unjurkan. Pakai set square. Okey. So saya buat atas dia, iaitu bingkai kayu di bahagian atas. Bingkai kayu di bawah. Okey. So ni kita dapat. So macam saya bagi tahu tadi, kalau tingkap dan kaca boleh laras, dia mesti ada 7 atau 8. So saya decide kita nak buat 8. Okay. So macam mana kita nak bahagi kotak dalam ni kepada 8 bahagian? Okay. So saya buat satu garisan dalam pembahagi garisan. Okay. Saya buat dia apa-apa kecondongan dan sepanjangannya. So garisan ni saya bagi kepada 7 bahagian. Okay. Sebabkan saya menggunakan AutoCAD. Okay. Okay, 8 yang kita decide tadi. Okay. Kita bagi kepada 8. So, apa perlu buat? Okay. 1. Okay. Lebih-lebih ni saya tak nak. Okay. So maksudnya saya dah bahagikan garisan ni kepada 8. So apa yang kita buat adalah buat garisan cermin. Okay, 1. Baru kita boleh dapat sama besar cermin dia. Okay. So kalau saya hitamkan, film kayu tadi. Okay. So ni cermin dia tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, so baru kita dapat kita bahagikan pandangan hadapan ni kepada 8 bahagian yang sama besar untuk tingkap dan kaca boleh laras. So tingkap ni selalu kat rumah ada. Okey, satu lagi adalah tingkap dan kaca tetap. Tingkap dan kaca tetap seperti mana yang saya bagi tahu tadi, jumlah cerminnya adalah 3 atau 4 sahaja. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey, dan selalunya tingkap dan kaca tetap ni berada pada tandas. Itu satu. Satu lagi boleh juga berada sebagai laluan angin di atas tingkap ataupun di atas pintu sebagai laluan angin. Boleh juga macam tu. Okay. Tapi kebanyakan sekarang ni kalau rumah-rumah kamu tengok tingkap dan kaca tetap lokasinya selalunya berada dekat bilik tandas dan sebagainya. Tandas dan sebagainya. Okay. So tugasan kamu, okay, apa yang saya nak adalah lengkapkan simbol-simbol ni dengan melukis dengan tepat dengan merujuk kepada video sebelum ni. Okay.
Selamat mencuba. Okey, so sekarang saya nak terangkan berkaitan dengan lukisan bangunan. Okey, so yang saya tunjukkan dekat kamu sekarang ni, ini adalah pandangan isometri bagi sebuah rumah kediaman setingkat. Okey, so kalau kamu perhatikan pada gambar rajah ni, okey, ada beberapa gambar rajah yang saya cuba tunjukkan nanti. Okey, so ni gambar rajah pertama. So daripada gambar rajah ni, daripada lukisan isometri ni, apa yang saya nak kamu kena pasti adalah yang pertama sekali adalah di mana ruangan dinding dia. Okey, atas ni adalah bumbung. Okey, so garisan bumbung adalah yang ini. So yang saya highlight yang warna yang ni, so ini adalah garisan bumbung. Yang mana garisan bumbung nanti kita nak lukis dan kita perlu tahu macam mana nak melukiskan dia. Okey. So ada tiang dan bawah ni ini adalah lantai dia. So selalunya kedudukan lantai ni adalah sebaris dengan kedudukan bumbung ni. Dia mesti dia mesti sebarislah bila kita pandang daripada pandangan atas. Okey, so ni dia pandang pandangan hadapan, so dia akan nampak part yang ni. Okey, so kalau kamu perasan bumbung ni, ini adalah kombinasi beberapa jenis bumbung. So sebelum ni kita dah tengok bumbung limas. So ni adalah bumbung limas. Okey, yang sebelah ni adalah bumbung Tebalaya. Okey, so cuba bezakan. Okey, bumbung limas macam mana? So ni limas, dia condong. Kalau Tebalaya macam mana? So dia tegak. So ini adalah garisan bumbung yang perlu kita lukis nanti dan perlu kita cari nanti. Okey. So hujung bumbung ni adalah sama dengan hujung lantai ni. Bila kita pandang daripada pandangan atas, kita akan nampak dia adalah sebaris sama. Okey, so saya tunjukkan lagi beberapa. Okey, so ni pun adalah bumbung. Okey, rumah kombinasi bumbung limas dengan Tebalaya. Okey, ada dinding dan ada lantai dia. Okey. So sekarang ni saya tunjukkan pula pandangan isometri bagi sebuah rumah setingkat. Okey, daripada pandangan isometri ni, kamu boleh nampak ada bumbung dia, ada dinding dia beserta dengan kelengkapan tingkap dan pintu, dan juga ada lantai dia. Okey, so saya bagi yang mudah dulu. So ini adalah bangunan dalam bentuk segi empat. Okey, so ni adalah garisan bumbung yang perlu kita lukis nanti. So dia menggunakan bumbung apa? Ini adalah bumbung daripada jenis limas. Okey, so sekarang ni tak ada lagi ni, padam tu. Okey, tak ada. Okey, alright. So sekarang ni dia bagi pandangan lantai. So ni adalah pandangan lantai. Okey, pelan lantai. So ni adalah pelan lantai yang mana daripada pandangan atas kita akan nampak kedudukan ruang-ruang dalam rumah. Okey, nak lukis bumbung, yang pertama sekali yang perlu kamu tahu simbol ni lah, simbol-simbol pada pelan lantai ni. Okey, so ni adalah pintu. Yang berlorek ni, ini adalah dinding bata. Okey, dinding konkrit, dinding bata, so yang ni. Yang T ni, kalau kamu perasan, yang T ni adalah tingkap. T adalah tingkap. Okey, ada bilik tidur 2, bilik tidur 1, ruang makan dan sebagainya. So sekarang ni, kalau kamu perasan juga, kalau kamu perhatikan dengan teliti, kat tepi ni ada lagi satu kotak yang ni. Satu kotak ni. So ini dipanggil sebagai bumbung. Okey. Kalau kita tengok pula, kalau saya zoom pula sini. Okey. Kamu perhatikan ada garisan putus-putus. Okey, yang tu. Garisan putus-putus dan ada garisan lurus. So garisan putus-putus ni adalah garisan bumbung. Okey. Kalau saya zoom ni, ni putus-putus. So putus-putus tu adalah garisan bumbung. So mana garisan bumbung? So garisan bumbung pada pandangan ISO yang tepi ni. Ni.
Segi 4 ni. Okey. So itu adalah garisan bumbung. So garisan bumbung ni tak lengkap sebab ni tak ada. Yang ni tak ada. Kita perlu cari. Yang ni pun tak ada. Okey. Yang ni pun tak ada. Garisan ni tak ada. So kita perlu cari. Okey, dan sebagainya. Okey. Kalau kita perhatikan lagi pada garisan ni, dia ada lagi garisan lurus ni. So garisan lurus ni apa? So garisan lurus pada tepi ni, yang lurus ni, kamu perasan ni, ni kalau saya zoom, dia lurus. So yang ini adalah lantai. Kita pandang pada pandangan atas, kita akan nampak lantai, kita akan nampak longkang. Okay, parit dia, longkang dia pada sebuah rumah. So itu adalah garisan lurus. Yang garisan putus-putus ni adalah garisan bumbung. So sekarang ni kita nak melengkapkan pelan lantai yang ini dengan melukis garisan bumbung. So yang ni pada pelan lantai. So macam mana kita nak buat garisan ni? Kita tahu dia menggunakan bumbung jenis limas. So mesti ada garisan ni 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garisan. So macam mana kita nak buat? Okey. Garisan bumbung, tolong ingat garisan bumbung pada pandangan pelan lantai mesti bersudut 45 darjah. Tolong ingat. Okey. So, macam mana kita nak buat? Okey, saya cuba buat sekejap. Saya buat dulu. Okey. Sekejap. Okey. Okey, saya buat. So, sekarang saya kena, bila nak buat pelan lantai, kita kena tengok sekali pandangan isometri dengan pandangan lantai lah. Okay, bila kita nak buat garisan bumbung, kita kena tengok dua. Satu adalah pandangan isometri ni, satunya adalah garisan pelan lantai ni. Okay, so kalau saya nak buat yang ni, okay, garisan yang ni. Okay, garisan yang ni saya nak buat. So macam mana nak buat? Okay, kenal pasti dulu mana bucu dia ni. So bucu ni kalau kita kenal pasti pada pandangan hadapan, bucu ni kat sini. So ada satu garisan lurus. Garisan bersudut lah tapi dalam keadaan lurus. So, saya maklumkan garisan bumbung pada pandangan pelan lantai mesti bersudut 45 darjah. Itu kena ingat. So, gunakan set square kamu, buat satu garisan pada bucu ini bersudut 45 darjah. Okey, saya buat. Okey. So, saya dapat satu garisan. Okey, kita panjangkan, tak ada masalah. Okey, so garisan yang ni, yang coklat tadi, binaan ni tadi, adalah garisan yang ni. So, macam mana kita nak cari dia punya pertemuan yang ni? Okey, so sama juga pada bucu yang ini. Okey, pada garisan bumbung, mesti ada satu garisan 45 darjah. Sorry. Okey, so saya dapat satu garisan. So, sekarang ni, garisan yang ni adalah yang ini dan garisan belakang ni adalah yang ini. So, kita nak buat sebelah dia pula. So, sama juga. Mesti ada garisan 45 darjah. Okay, saya ambil daripada garisan bumbung. Okay. So, dapat satu garisan. Dan sama juga di sini. Pakai set square. Sorry. Okay. So, saya dapat garisan yang ni. So, sekarang ni, garisan bumbung dia, yang ini adalah yang ini. Yang ini adalah yang ini. So, bucu di mana? Bucunya adalah pertemuan ataupun persilangan garisan bersudut tadi. So, apa yang perlu kita buat? Sambungkan garisan tersebut, tetapi disebabkan dia adalah garisan bumbung, so garisan bumbung perlu disambung dalam keadaan dihitamkan, tapi dalam keadaan putus-putus. So, itu adalah garisan bumbung. Okay, so, apa perlu buat? Sambungkan dia.
Okey, garisan bumbung. Okey, satu lagi. Okey, yang tengah-tengah garisan lurus tadi, kita akan dapat yang tu. Okey. Seperti mana yang saya beritahu tadi, garisan bumbung perlu disambung dalam keadaan hitam tetapi putus-putus. So, apa yang perlu kita buat adalah pastikan garisan tersebut hidden lah dalam keadaan putus-putus. Okey, sekejap. Sekejap. Saya buat dia dalam keadaan yang okey. So, ini adalah garisan bumbung yang mana kita dah sambungkan dia dalam keadaan putus-putus. So, ini yang kita nak lukis sebenarnya untuk lukisan bumbung. Okey. So, ni terlampau rapat ni. Okey, kita boleh adjustkan dia supaya dia putus-putus tu cantik lah. Dia tak bersambung antara satu sama lain. Dan garisan putus-putus untuk garisan bumbung ni perlu dilukis seragam. Saya ulang lagi sekali, perlu dilukis secara seragam. So, kalau dalam lukisan, okey, selalunya untuk garisan bumbung ni, panjang garisan ni 3 mm dan ni adalah jarak kosong ni adalah 1 mm. So, 3 mm, 1 mm, 3 mm, 1 mm, 3 mm, 1 mm. Sampailah seterusnya. Yang kedua, ciri garisan bumbung yang baik adalah dia bertemu. Okey, so kalau kamu perhatikan dekat sini, dia bertemu antara titik dia ni. Okey, dia bersambung. Okey, sebelah ni pun sama. Dia bersambung. So, ini adalah garisan bumbung yang baik. Okey, so kalau kita tengok kat sini, okey, dia kena juga pada garisan bumbung. Okey, pada setiap bucu dia, dia bertemu. So, ini adalah garisan-garisan bumbung yang baik dalam. So, nak melukis garisan bumbung pada pelan lantai satu, dia perlu dihitamkan tapi dalam keadaan putus-putus. Okey, so ni kalau bentuk dia segi empat macam ni. Okey, tapi kalau bentuk dia macam ni. Okey, dia menggunakan bumbung apa panggil? Tibalaya. So, macam mana kita dapatkan garisan tengah? Adakah kita main tembak je garisan tengah kat sini? Tidak. Sepatutnya sama juga, dia kena buat garisan 45 darjah, 45 darjah, sudah akan dapat tengah. So, nanti sini pun 45 darjah, so sini pun 45 darjah, sudah dapat tengah, dia terus sambungkan satu garisan lurus tapi dalam keadaan putus-putus untuk bumbung Tibalaya. Okay, so apa yang saya nak kamu buat nanti, pada latihan yang saya bagi, okay, saya nak kamu lengkapkan, okay, pada yang ni, okay, lengkapkan pelan bumbung dengan merujuk kepada objek A pada pelan lantai yang diberi. Okay, so ada 4 latihan yang saya sediakan untuk kamu yang mana perlu kamu lukiskan garisan bumbung pada pelan lantai tersebut. Okay, so ni latihan yang kedua. So, ini adalah latihan yang ketiga. Okay, sama juga konsep dia, cari buat garisan 45 darjah. Okay, kena tengok pada objek C, buat garisan 45 darjah dan tentukan garisan bumbung dia. Dan latihan yang keempat adalah seperti yang diberi. Okay, so itu berkaitan dengan lukisan bumbung. So, selamat menjawab dan selamat melukis. Okay, ada masalah boleh terus bertanya dengan saya melalui media Telegram dan sebagainya. Okay, selamat menjawab.